Oke, salam sejahtera. Nama saya Larry Basir Nanyanau dan nomor metrik saya adalah BE1911028. Dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan soalan kami, yaitu nilaikan keberkesanan dasar pembaharuan ataupun pembaratan Sultan Salim III dalam aspek politik ke arah mengembalikan kegemilangan Empayar Uthmaniyah. Dan saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan Empayar ini, di mana Empayar Uthmaniyah ini merupakan sebuah kerajaan yang muncul pada abad ke-14 di barat laut Anatolia, dan ia merupakan sebuah empayar atau negara yang menguasai sebagian besar Eropah Tenggara, Asia Barat dan juga Afrika Utara. Dan keluarga Bani Utsmani merupakan sebagian kecil daripada keseluruhan suku bangsa di Turki, dan bangsa ini merupakan bangsa yang terus-menerus berjuang menentang Bizantin, khususnya setelah mereka bergerak ke barat laut Anatolia pada abad ke-13. Dan wujudnya empayar ataupun kerajaan Uthmaniyah ini yang menampung kerajaan-kerajaan kecil bangsa Turki yang lain, dan pemerintah Uthmaniyah pada ketika itu melihat diri mereka sebagai pemerintah sejagat serta waris kepada Empayar Rom dan juga Islam, yang menjurus kepada terjadinya penyatuan kebudayaan. Oke, semasa pemerintahan Sultan Salim III, beliau menyaksikan berlakunya beberapa usaha pemodernan beberapa sistem di Turki, dan juga banyak reformasi yang telah dilakukan, akan tetapi ia telah dihalang oleh golongan konservatif dalam Empayar Uthmaniyah itu sendiri. Dan kebangkitan nasionalisme ini dianggap mengancam kestabilan Uthmaniyah kerana rakyatnya yang berbilang bangsa, yang menyebabkan berlakunya banyak siri pemberontakan dan pergolakan aspek sosial dan politik, menyebabkan berlakunya pembubaran Empayar Uthmaniyah menerusi beberapa peristiwa yang akhirnya menyebabkan empayar ini dibubarkan dan Republik Turki kemudian diasaskan pada 29 Oktober 1923, dan itu merupakan pengenalan secara ringkas berkenaan dengan Empayar Uthmaniyah ini, dan seterusnya akan diteruskan oleh rekan pembentang saya yang lain, dan itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan membentangkan mengenai sedikit sebanyak mengenai latar belakang Sultan Salim III. Sultan Salim III ini merupakan anak kepada Sultan Mustafa III, dan beliau juga telah lahir pada 24 Disember 1761. Sultan Salim III ini boleh dikatakan lebih lama dalam pemerintahan Empayar Kerajaan Uthmaniyah, yaitu bermula dari tahun 1789 sehingga 1807. Semasa pemerintahan beliau juga ini dikatakan telah mengalami perubahan yang amat ketara, terutamanya dalam aspek ketenteraan yang banyak mempunyai perubahan yang itu mengikuti ketenteraan ala-ala barat dan juga bersifat moden. Ketenteraan yang ini dikenali sebagai New Order. Terdapat juga pembaruan yang telah dibawa oleh Sultan Salim III ini kepada kerajaan Uthmaniyah, yaitu dari segi politik, sosial, secara pemerintahan dan banyak lagi. Namun pembaruan yang dibawa oleh Sultan Salim III ini telah mendapat tentangan dari beberapa golongan, yaitu pertama dari tentera Janissary, daripada golongan ulama dan juga penduduk tempatan. Penentangan ini disebabkan oleh kerana pembaruan yang dibawa oleh Sultan Salim III ini dikatakan lebih cepat atau terlalu drastik, sehingga memudahkan pengaruh Eropah masuk ke dalam kerajaan Uthmaniyah. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah maksud dasar pembaharuan. Sultan Salim III telah menubuhkan sebuah jawatan reformasi 1792 hingga 93 dan mengumumkan peraturan baru yang secara kolektif dikenali sebagai Nizam Al-Jadid ataupun New Order. Ini termasuk reformasi pemerintahan wilayah, percukaian, dan penguasaan tanah. Yang lebih penting ialah reformasi ketenteraannya. Akhirnya,
Untuk mengadakan hubungan langsung dengan Barat, Kedutaan Utsmaniyah dibuka di ibu kota utama Eropa. Pemodernan dan pembaharuan Empire Utsmaniyah dilakukan dengan memodelkan sistem Eropa. Pemodelan sistem Eropa ini adalah dimulakan oleh Sultan Salim III dan pemerintah di Utsmaniyah di institusi seperti tentera dan kementerian luar. Perubahan ini dilakukan karena itu adalah sumber utama dasar Utsmaniyah. Penerapan dasar negara juga akan berubah, dan ini akhirnya akan menghentikan kerusakan empire. Nizam Aisyedid ditubuhkan oleh Sultan Salim III sebagai percobaan pemodernan pertama dalam tenteranya. Pembaharuan yang dibincangkan sebelumnya oleh Sultan Salim III juga merupakan usaha untuk mereformasikan empire. Namun begitu, pembaharuan tersebut telah mewujudkan pemerintahan yang lebih berpusat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muazzam bin Wanam alias Syafi'i, pemegang kad matriks BA 11190754. Oke, ini saya akan membentang mengenai politik Empire Utsmaniyah sebelum dasar pembaharuan yang dibawa oleh Sultan Salim III. Oke, seterusnya yang pertama adalah politik di Utsmaniyah sebelum dasar pembaharuan adalah bersifat monarki. Di sini adalah secara umumnya struktur politik pemerintahan Turki ini, Utsmaniyah ini dia menekankan pemerintahan monarki. Sultan memegang jawatan tertinggi dalam pemerintahan dan pegawai pemerintah mengambil tindakan selanjutnya dengan membantu untuk melancarkan urusan tadbiran di Turki Utsmaniyah. Seterusnya adalah politik dengan pengembangan kuasa. Oke, di sini dapat dilihat bahwa keunggulan dan kehebatan sebuah kerajaan atau satu kerajaan itu sering tercermin dengan jumlah wilayah yang ditaklukilah dalam ruang lingkup penjajahan. Salah satu sumbangan yang penting dalam pemerintahan Turki Utsmaniyah adalah mereka mencipta sejarah yang menjadikan pemerintahan Islam ini yang paling unggul dalam sejarah Islam, dan pada masa yang sama menguasai banyak wilayah terutama di beberapa kawasan di Eropa Timur yang sebelum ini tidak pernah diperintah oleh pemerintah Islam yang sebelum inilah. Seterusnya adalah sistem latihan pentadbiran. Di sini kita dapat lihat salah satu sumbangan yang penting dalam pemerintahan Turki Utsmaniyah dengan melantik putra sultan sebagai sanjakbe, yaitu gubernur wilayah, termasuklah Syahzada ataupun putra. Ini perkara ini telah dimulai sejak penubuhannya pemerintahan Turki Utsmaniyah, yaitu ketika pemerintahan Sultan Osman dari 1299 hingga 1326, dengan penggantinya yaitu Orhan pada tahun 1326 hingga 1362. Pengalaman ini menguruskan sanjak yaitu wilayah ini terbukti menjadi satu media yang penting dengan memberikan latihan kepada pengurusan kepada putra yang akan menjadi sultan kelak. Seterusnya kita pergi kepada sistem pentadbiran Islam. Oke, sistem pentadbiran Islam ini kita dapat lihat macam mana Turki Utsmaniyah ini dia melantik mufti, Syekhul Islam dan muhtasib, yaitu serta institusi agama yang kemudiannya diwarisi oleh pemerintahan yang lain. Seterusnya kita dapat lihat juga pemerintahan Islam yang sebelum ini, sistem ini mempunyai ada identitinya tersendiri. Contohnya kedudukan mufti dan ketua Islam, Syekhul Islam atau ketua mufti bertanggungjawab untuk mengeluarkan perintah agama sesuai dengan undang-undang Islam. Kedua-dua ini diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Murad kedua. Seterusnya yang terakhir adalah institusi wakaf ataupun wakif. Oke, di sini agensi ini adalah lebih banyak memberi bantuan kepada kerajaan Turki Utsmaniyah, terutama dalam menyediakan makanan untuk orang miskin, hospital untuk penduduk. Secara amnya, pendidikan wakaf ini diperoleh melalui penderma dari segi harta,
atau komersial, iaitu kedai, kilang dan juga pasar. Pendapatan wakaf ini juga dibuahi melalui sewa dan pendapatan pertanian. Di antara bangunan yang dibina hasil sumbangan kepada wakaf ini adalah Kompleks Sulaimaniye di Istanbul yang disumbangkan oleh Sultan Sulaiman pertama pada tahun 1520 hingga 1566. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, Sultan Salim III ingin melakukan pembaratan kerana ingin memperbaiki segala kekacauan sosial, ekonomi dan pentadbiran. Oleh itu, seterusnya saya akan membentangkan mengenai aspek politik iaitu pentadbiran selepas dasar pembaharuan atau pembaratan oleh Sultan Salim III yang terbahagi kepada 5. Pertama sekali adalah penubuhan Pejabat Urusan Penting atau Muhim Odas pada tahun 1797. Pejabat Urusan Penting atau dikenali sebagai Muhim Odas ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk kecekapan sistem pentadbiran dan diplomatik. Selain itu, kuasa Ketua Taurat dikuatkan oleh Sultan Salim III. Ketua Taurat iaitu Ris ul Kutab atau Ris Effendi berkuasa dalam pengurusan dasar luar Kerajaan Uthmaniyah secara tradisional dan tugasnya diibaratkan sama seperti Menteri Luar Eropah serta Ketua Taurat juga dilantik sebagai penasihat utama kepada Sultan. Seterusnya, perubahan hampir ke semua jabatan pentadbiran. Kekuatan wazir telah dikekang dan hasil rundingan Sultan Salim III bersama dengan Divan atau Majlis Privasi telah menyusun semula Majlis Privasi serta pentadbiran kewangan diperbaharui. Misalnya, cukai pertanian dihapuskan dan cukai eksais diwujudkan untuk perbelanjaan tambahan, perubahan aspek ketenteraan. Unsur feodalisme juga turut dihapuskan. Kuasa Pasyas yang dikenali sebagai lelaki berpangkat di jabatan tinggi Kerajaan Uthmaniyah telah dikurangkan oleh Sultan Salim III dalam pemerintahan, tidak seperti pemerintahan sebelum ini, iaitu Pasyas lebih berkuasa. Akhir sekali, kedutaan tetap ditubuhkan. Sultan Salim III telah menubuhkan kedutaan tetap di semua negara besar yang terdapat di Eropah. Tindakan ini dilakukan agar hubungan diplomatik dengan negara lain yang terjalin dapat dijaga. Secara kesimpulannya, pembaratan atau pembaharuan yang dilaksanakan oleh Sultan Salim III telah mengubah aspek politik iaitu dari segi pentadbiran. Okey, nama saya Arman bin Arnoldus Rema. Untuk bahagian saya pula, saya akan ceritakan dasar pembaruan Sultan Salim III daripada aspek ketenteraan. Okey, pertama, Baginda telah memulihkan ketenteraan Janasari di mana dalam pembaruan ini beliau telah memberi pemberian berbentuk inisiatif kepada tentera Janasari seperti Timhar. Okey, selain itu pembaruan pasukan-pasukan yang bersifat radikal di mana seterusnya di mana Baginda telah memerintahkan gubernur di daerah ataupun wilayah untuk merekrut anak-anak muda untuk menjadi pengikut mereka. Seterusnya, Baginda telah melantik Yusuf Fasa sebagai Perdana Menteri yang di mana dia bertanggungjawab dalam memajukan ketenteraan dan memodernkan tentera. Ya, dari segi pemodenan tentera ni di mana beliau telah mengambil jurulatih daripada Rusia yang merupakan tentera Rusia yang telah berpaling tada dan seterusnya dibawa masuk kepada Empire Uthmaniyah. Seterusnya, pembaruan yang diperkenalkan oleh Sultan Salim III ini iaitu dalam pembinaan dan teknologi persenjataan di mana beliau telah membina kilang-kilang senjata sama ada senjata ringan ataupun berat. Selain itu, corak latihan ketenteraan pun berubah disebabkan beradaptasi daripada corak latihan tentera-tentera Perancis dan juga Rusia. Sultan Salim III juga telah memperbarui beberapa lagi sistem ketenteraan. Antaranya sistem armada laut iaitu ketenteraan yang berkaitan dengan pelayaran. Selain pelayaran, ilmu kartografi dan juga pelbagai lagi. Selain itu, beliau juga memperkenalkan memodernkan kubu-kubu utama dan juga akhir sekali pembaruan iaitu mencetak buku-buku ketenteraan daripada Perancis. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Nurul Husna Saleh akan menjelaskan tentang cara Sultan Salim menggunakan dasar pembaharuan. Sultan Salim III menggunakan dasar pembaharuan iaitu pembaratan secara menyeluruh dalam semua aspek politik iaitu pentadbiran dan ketenteraan. Keadaan ini menyebabkan Sultan Salim III menyusun semula bahagian kewangan, ketenteraan dan pentadbiran bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut pemerintahan corak Eropah.
Sultan Salim III mewujudkan Ayat Aisedit untuk memenuhi perbelanjaan ketenteraan melalui dasar pembaharuan dalam pemberatan ini. Bahagian kewangan yang dikenalikan oleh tentera elit sebelum ini akan ditukar kepada kerajaan pusat. Di dalam pentadbiran dan diplomatik, berlakunya perubahan corak pemerintahan bagi memastikan setiap jabatan-jabatan tersusun dan mempunyai bidang kuasa masing-masing, di mana unsur feodalisme dihapuskan. Di samping itu, perubahan dalam ketenteraan di mana segala berkaitan ketenteraan seperti aspek latihan, pendidikan ketenteraan, pakaian seragam dan sebagainya ditubuhkan mengikut idea-idea barat. Pelaksanaan akan dasar pembaharuan ala barat ini telah menjadikan kerajaan Uthmaniyah dikenali sebagai negara yang bijak dalam mengembalikan keunggulannya. Salam sejahtera, saya ucapkan nama saya Divine Masa dengan nombor matriks BS191108003 dan saya akan membentangkan mengenai kesan positif dasar pembaharuan Sultan Salim III dalam aspek politik. Kesan pertama ialah pembahagian tugas dan kuasa yang lebih seimbang dalam aspek pentadbiran. Sultan Salim III telah melakukan penambahbaikan dalam aspek pentadbiran melalui pembahagian tugas yang lebih sistematik dan adil. Beliau telah memusatkan pusat pentadbiran yang sebelum ini berpecah mengikut wilayah menjadi satu bagi memudahkan pengurusan. Selain itu, beliau turut menetapkan bahawa jawatan Perdana Menteri hanya boleh ditukar selepas tempoh 5 tahun, manakala Gubernur hanya dihadkan kepada 3 tahun. Sultan Salim III turut melantik 12 orang menteri bagi memikul tugas yang sebelum ini dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Kesannya, pelaksanaan tersebut telah membantu dalam membahagikan tugas di kalangan pentadbir dengan lebih adil dan mengelakkan berlakunya isu salah guna kuasa. Seterusnya ialah memantapkan serta mempertingkatkan keberkesanan tentera Uthmaniyah dalam aspek ketenteraan. Pelaksanaan program ketenteraan baru iaitu Nizam-i-Sedit telah membantu dalam memantapkan kuasa empayar. Perubahan yang dilakukan oleh Sultan Salim III adalah seperti pemberian insentif, penambahbaikan peralatan perang dan menggalakkan rakyat untuk menyertai tentera bagi membantu dalam meningkatkan jumlah angkatan tentera. Selain itu, dasar pembaharuan ini turut membawa jurulatih daripada Britain, Sweden dan Perancis untuk melatih angkatan tenteranya. Dasar pembaharuan tersebut telah membantu memantapkan kekuatan angkatan tentera Uthmaniyah dan membolehkan empayar ini menghadapi ancaman daripada kuasa besar yang lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Maimin bin Muhammad Maidin. Nombor matrik saya BS191101121. Baik, saya akan menjelaskan dengan kesan negatif dalam pembaharuan dalam pembaratan yang dibawakan oleh Sultan Salim III. Itu pertama sekali ia membawakan kepada permasalahan keruntuhan moral pada golongan para sultan. Amalan rasuah telah mula berleluasa dalam kalangan sultan serta pembesar. Aktiviti rasuah ini tersebut diibaratkan sebagai punca bara yang melemahkan seluruh institusi dalam pentadbiran kerajaan ketika itu. Seterusnya, kesan negatif yang kedua adalah permasalahan dalam kewangan yang selalu melanda dalam Uthmaniyah serta pengurusan yang tidak cekap dan juga berlaku pemborosan. Hal ini kerana pengeluaran dalam negeri berkurangan serta pembelanjaan pembangunan dan juga peperangan yang meningkat membuatkan kerajaan Uthmaniyah ini mula berhutang dengan pemodal asing. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan dalam agama yang berkurangan. Ini kerana pendidikan yang berasaskan ma'arif telah memberi persaingan yang hebat melalui idea pendidikan tradisional ilmu para ulama. Pembawaan barat ini menukarkan kuasa golongan agama serta institusi agama telah semakin berkurangan. Yang terakhir adalah kesan daripada peraturan perdagangan yang memberi hak istimewa kepada pihak British. Ini dapat dilihat apabila ekonomi dalam tradisi warga Uthmaniyah telah menjadi semakin terhapus. Tambahan itu juga ia turut digantikan dengan institusi moden barat yang telah dikuasai majoriti oleh mereka pada ketika itu. Oleh itu sahaja kesan-kesan negatif yang berlaku ketika Uthmaniyah. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera, nama saya Dela Loana Ganzor, nombor kad matrik BA 19110474. Saya akan membentangkan mengenai kesimpulan esei yang bertajuk Nilaikan Keberkesanan Dasar Pembaharuan atau Pembaratan Sultan Salim III dalam aspek politik ke arah mengembalikan kegemilangan Empayar Uthmaniyah. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa Kerajaan Uthmaniyah merupakan sebuah empayar yang muncul pada abad ke-14 di barat laut Anatolia dan merupakan sebuah empayar atau negara yang menguasai sebahagian besar Eropah Tenggara, Asia Barat dan Afrika Utara. Menurut sejarah pada pemerintahan maupun penguasaan Muhammad Al-Fatih, empayar ini dikenali sebagai sebuah empayar yang gemilang dan dikatakan istimewa dalam sejarah ketemadunan manusia. Namun, pada abad ke-18 menyaksikan bahawa tamadun atau empayar Uthmaniyah ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kuasa-kuasa barat. Keadaan ini menuntut Sultan Salim III untuk memacu pelbagai usaha bagi mengembalikan kegemilangan empayar ini. Terdapat pelbagai usaha yang dijana oleh beliau dalam aspek politik, iaitu penubuhan pejabat urusan penting, melakukan pembaharuan dalam bidang ketenteraan yang menekankan aspek pembinaan dan teknologi persenjataan. Selain itu, beliau turut melakukan pemusatan pentadbiran di seluruh negara menjadi satu, menubuhkan jawatan kuasa yang reformasi dan mengumumkan peraturan baharu. Secara keseluruhannya, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III dalam empayar ini menyebabkan empayar ini berjaya bangkit dan mengembalikan kegemilangan mereka. Dasar pembaharuan dan pembaratan oleh Sultan Salim III memberikan impak positif dan berkesan dalam mengembalikan kegemilangan empayar ini walaupun tidak sehebat dan tersohor seperti pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.